Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Isnin 4 Julai 2022 bersama saya Nadine Nordin. Sudahkah anda membuat semakan berita yang anda terima atau lihat di media sosial? Anda boleh salurkan kandungan berita yang anda terima ke portal sebenarnya.my untuk memastikan sama ada ianya benar atau tidak. Dan ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan sumber berita yang sahih dengan carian berita RTM. Kita mulakan dengan segmen sahih. Masih lagi ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu ini. Untuk makluman, Yayasan Pendidikan Maidam YPM menafikan kesahihan kenyataan yang dihantar pihak tidak bertanggungjawab secara mesej yang mendakwa bahawa YPM menyediakan tajaan penuh B40 Maidam untuk anak Terengganu seperti yang tular melalui nombor telefon orang awam khususnya rakyat negeri Terengganu. YPM menegaskan kenyataan dalam hantaran mesej tersebut adalah tidak benar dan menasihati orang ramai agar berhati-hati. Kita teruskan dengan kenyataan media Setiausaha Polis Malaysia mengenai dakwaan petugas media dikasari oleh anggota unit tindak khas PDRM ketika sebuah majlis berlangsung di Tanah Merah, Kelantan pada 2 Julai 2022. Pihak PDRM menegaskan tiada petugas UTK yang terlibat dalam kejadian berkenaan dan siasatan jalankan bagi mengenal pasti individu-individu yang terlibat dalam kejadian tersebut. Sekiranya siasatan mengesahkan terdapat bentuk pelanggaran kod etika dan tata susila oleh mana-mana petugas keselamatan, tindakan tegas akan diambil. Pihak PDRM sentiasa menghargai pengamal-pengamal media dan menghormati peranan mereka dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hubungan erat pengamal media dan PDRM akan dikekalkan agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat melalui sumber yang sahih. Seterusnya, kenyataan media Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengenai video tular kejadian kes sengaja mendatangkan kecederaan. Pihak IPD Johor Bahru Selatan telah menerima satu laporan polis berkaitan kejadian. Pengadu seorang lelaki merupakan mangsa dalam kes pengadu terlibat dengan kemalangan dengan seorang lelaki merupakan penunggang motosikal dan suspek 3 lelaki telah memukul mangsa menggunakan tangan dan kaki. Kejadian berlaku pada 1 Julai 2022. Kes kemalangan disiasat di bawah Rule 10 LN 166 Palang 59 dan kes pengadu dipukul disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan dan jika dapati bersalah boleh dihukum penjara setahun atau dengan denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Individu yang terlibat diminta untuk tampil ke IPD Johor Bahru Selatan untuk diambil keterangan. Kepada orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kes ini boleh hubungi talian 072182 323 atau 0195127 atau 410. Dan seterusnya seperti biasa kami sentiasa war-warkan kepada anda semua untuk ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM dan jangan mudah untuk mempercayai kandungan berita yang anda terima. Untuk memastikan berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Dan seterusnya kita bawakan kepada anda untuk makluman semua. Kita ikuti pula ini pesanan untuk pengguna dan juga penonton keluarga Malaysia. Apakah ia? Sama-sama kita akan saksikan sebentar saja lagi dan kami ingin alu-alukan kepada anda untuk tidak mudah terperdaya dengan skamer kerana pelbagai aktiviti skamer dan juga taktik yang dilakukan untuk mencuri maklumat peribadi anda. Jadi kepada anda untuk pastikan sama ada berita anda benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Ayuh, jangan terpedaya pada tawaran too good to be true. Wah, speaking London pula ya. Apakah ia? Jangan mudah terpedaya dengan tawaran yang begitu mengagumkan ataupun murah tetapi sebaliknya anda kena ketahui. Ayuh ikuti tip beli barang secara dalam talian. Ayuh sama-sama kita saksikan. Hari ini kami akan kongsikan 10 langkah awal atau tips yang perlu anda lakukan sebelum membuat transaksi pembelian dalam talian.
Jangan membuat sebarang bayaran sebelum nampak atau jumpa barang yang hendak dibeli. Nombor 2, semak dulu nombor telefon atau akaun bank di aplikasi Semak Mule. Tips yang ketiga, pilih laman web yang dipercayai dan mempunyai jaminan keselamatan. Buat research terlebih dahulu. Semak review dan testimoni pengguna. Jangan sesekali terperdaya dengan harga yang murah. Dan sebelum membeli, pastikan barang tersebut betul-betul wujud. Dapatkan nasihat rakan atau saudara terlebih dahulu. Jika beli dengan individu, buat video call terlebih dahulu. Untuk mendapat maklumat lebih lanjut, anda layari, follow atau like Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PJRM. Baik, itu tadi 10 tips atau langkah awal yang boleh anda amalkan atau anda lakukan sebelum anda membuat transaksi pembelian dalam talian. Ingat sentiasa semak review dan komen pembeli lain dan beli dari platform yang mempunyai ciri keselamatan yang selamat. Baik, seterusnya, adakah anda pernah disapa oleh orang yang tidak dikenali untuk menjawab kajian, menyertai pertandingan atau mengisi borang tinjauan pendapat? Jangan mudah terpedaya. Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Hai Akak. Hai, nama saya Nancy. Akak pernah dengar pasal Sowe? Sowe? Pernah. Pernah? Okey. Hari ini kita nak bagi hadiah dekat semua orang. Mudah sahaja. Akak ambil borang ni. Isi maklumat diri akak dan jawab soalan survey. Itu saja. Oh, setuju. Isi-isi ni semua dapat hadiah? Okeylah, boleh. Hello? Ini Zakia ya? Ya, saya. Saya Alex dari syarikat pinjaman wang berlesen KL. Pernah diganggu oleh pihak yang tidak dikenali? Hati-hati, kerana data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak ketiga. Lihat pada senyuman saudari skamer itu. Berhati-hati. Ambil masa untuk baca dan fahami syarat dan terma kajian pertandingan, tinjauan serta selidik latar belakang orang yang tidak dikenali tersebut atau syarikat yang diwakilinya sebelum menyerahkan data peribadi anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen Semasa. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2022 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tanjaan Olive House berupa hadiah utama, pakej umrah bernilai RM12,890. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM8,190. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM7,690. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan.
pembentukan pasukan ini adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Jawatankuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita aktifkan seterusnya segmen semasa. Malaysia dan Turki bakal memperkukuhkan kerjasama dalam industri aeroangkasa, pertahanan dan ekonomi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dan Presiden Recep Tayyip Erdogan bakal bertemu buat julung kalinya di Ankara Khamis ini. Pertemuan antara Datuk Seri Ismail Sabri dan Erdogan bakal membuka peluang kedua-dua negara meneliti perkembangan pelaksanaan deklarasi bersama mengenai rangka kerja kerjasama strategik yang dimeterai pada 2014. Malaysia dan Turki dijangka memutamatkan 15 memorandum persefahaman MOU dan surat niat LOI sempena lawatan rasmi Perdana Menteri dan ia meliputi kerjasama pendidikan, kesihatan, media dan komunikasi, pelancongan kesihatan serta kerjasama perniagaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijadual tiba di Istanbul esok 5 Julai 2022 bagi memulakan kunjungan rasmi beliau. Sebaik mendarat, Datuk Seri Ismail Sabri akan melawat lapangan terbang antarabangsa ISG yang diuruskan oleh Malaysia Airport Holding Berhad MAHB. Turut berbincang dengan kerajaan Turki dalam usaha untuk menambahkan kerjasama dalam mendapatkan projek-projek pengembangan airport. Pada masa ini, Malaysia Airport Holdings Berhad telah melabur sebanyak kira-kira 500 juta euros di dalam equity untuk menguruskan Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Pada masa ini juga, Malaysia Airport Holdings Berhad sedang berbincang dengan kerajaan Turki dalam usaha untuk menambahkan kerjasama dalam mendapatkan projek-projek perkembangan airport. Jika perkara ini berlaku, saya percaya MAHB akan menambahkan pelaburan tersebut bagi mengembangkan operasi MAHB di negara ini. Dakwaan mengatakan kerajaan hanya berpeluk tubuh dan tidak berbuat apa-apa bagi menangani peningkatan kos sara hidup ketika ini adalah tidak benar sama sekali. Kerajaan masih mengekalkan subsidi barangan termasuk minyak masak, petrol dan diesel bagi memastikan beban rakyat dapat dikurangkan. Kerajaan yang ada pada hari ini mengambil pendekatan menyelesaikan permasalahan rakyat dengan segera. Minyak masak yang disubsidi oleh kerajaan adalah sebanyak 60,000 tan metrik sebulan. Melebihi daripada keperluan sebenar pengguna iaitu sebanyak 55,000 tan metrik sebulan. Keputusan Peperiksaan Sijil Vokasional Malaysia SVM semester 4 sesi 2 2021 dan Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah PASM tahun 2021 dikeluarkan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan menerusi satu kenyataan media. Slip keputusan peperiksaan bagi calon SVM semester 4 dan pelaporan PASM bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK boleh diperoleh daripada Kolej Vokasional atau sekolah masing-masing bermula pukul 10 pagi.
Seterusnya, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANKASA) bersedia menyahut seruan Perdana Menteri yang mahukan ia menyambung semula jihad memerangi orang tengah. Dalam memperkasakan agenda sekuriti makanan negara, ANKASA akan menstrukturkan semula hampir 15,000 koperasi pelbagai sektor dalam negara bagi mencapai agenda itu. Kita ada 14,800. Hampir 15,000 dah sekarang koperasi. Jadi kita akan struktur semula pertama sekali koperasi-koperasi yang terlibat dalam bidang-bidang berkenaan. Koperasi pertanian sebagai peluang, koperasi penghilangan sebagai pemroses, koperasi pengangkutan sebagai pengedar, dan yang penting ialah koperasi-koperasi penciptaan yang merupakan outlet akhir di mana ahli-ahli koperasi yang juga merupakan pengguna mendapat bekalan. Ini kita akan susun semula dalam konteks ini. Kalau ini dapat dibuat, saya percaya hasrat yang Amat Perdana Menteri nak minta koperasi memainkan peranan untuk mengurangkan peranan orang tengah itu, insya-Allah akan dapat dicapai. Seramai 151 keluarga di 6 buah kampung di daerah Sik yang terjejas dalam kejadian banjir baru-baru ini menerima sumbangan daripada Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Sik. Sumbangan berupa wang tunai dan pek makanan itu disampaikan oleh Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman. Ia melibatkan 45 keluarga dari Kampung Pinang dan Kampung Surau serta 40 keluarga dari Kampung Landai dan Kampung Melaka. Selain itu, seramai 66 keluarga terjejas banjir dari Kampung Belantik Dalam dan Kampung Belantik Luar turut menerima sumbangan tersebut. Pada 28 Jun lalu, hujan lebat hampir 3 jam mengakibatkan air Sungai Lentang dan Sungai Sok melimpah sehingga menyebabkan 8 kampung di daerah Sik dilanda banjir kilat. Golongan nelayan disaran menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa bagi membendung aktiviti pencemaran di perairan negara. Laporan awal daripada mereka penting untuk membantu memudahkan pihak berkuasa melakukan tindakan penguatkuasaan. Walaupun kejadian pencemaran di laut dilaporkan tidak serius, namun pihaknya tidak mahu kegiatan itu bakal menjejaskan kehidupan marin. Kalau ada dapat maklumat itu, kalau boleh rakam, dan kita akan terus ambil tindakan, insya-Allah. Jadi kadang-kadang mancing, saya pengalaman saya turun, kadang-kadang mereka juga tengah-tengah mancing, kadang-kadang dia punya minyak hitam tu sampai. Daripada mana sebenarnya? Sebab tu kalau kita nak kerjasama nelayan tempatan kita, di samping mereka waktu kerja, mereka juga harus bertanggungjawab. Kalau ada tindakan yang tidak bertanggungjawab ni, kita rakam, ambil gambar kapal dan sebagainya, time bila di mana dia punya tempat berlaku, kita terus akan ambil tindakan. Inisiatif Malaysia Digital yang akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob adalah isyarat kepada dunia bahawa Malaysia bersiap siaga meletakkan negara di hadapan dalam sektor ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom yang berhormat Tan Sri Anwar Musa berkata, negara yang mengambil peluang membuat pelarasan dari segi mekanisme dan keupayaan menghadapi ekosistem ekonomi digital baharu pasca pandemik COVID-19 akan berada di hadapan dalam persaingan sejagat. Malaysia Digital adalah program MDEC yang dipertingkatkan bagi menggantikan MSC Malaysia yang telah wujud selama 25 tahun. Sejak penubuhan MDEC 25 tahun lepas sehingga Disember 2020, agensi itu telah berjaya menarik pelaburan bernilai lebih 384 bilion ringgit, mencana pendapatan hampir 600 bilion ringgit, mencatatkan jumlah ekspor sebanyak 212 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 180,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Ini pula kami bawakan, Polis Johor berjaya mematahkan cubaan seludup keluar 138,000 liter minyak diesel bersubsidi bernilai RM386,000 menerusi op bersepadu kontraban di Sungai Bauk, Tanjung Belungkur, Kota Tinggi. 4 lelaki tempatan dan 9 lelaki warga asing berumur 18 hingga 62 tahun dipercayai terlibat dengan sindiket ditahan dan Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata premis berhampiran laluan kapal antarabangsa itu dijadikan tempat transit seludup minyak diesel. Sindiket sudah beroperasi selama sebulan, dipercayai menjalankan kegiatan tersebut setiap 3 hari, menjual minyak di pasaran gelap dengan harga lebih tinggi dan mengaut keuntungan lebih RM1 bagi setiap liter. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
Sebanyak 11,000 karton rokok disyaki diseludup dan tidak bercukai berjaya dirampas dalam serbuan di Bandar Ketereh petang semalam. Serbuan turut membawa kepada penahanan 2 lelaki tempatan berusia antara 20-an hingga 30-an. Kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Baharu, Asisten Komisioner Muhammad Rosdi Daud menyebut rampasan dibuat ketika polis menahan sebuah lori jenis Isuzu dan kereta jenis Toyota Vios di lokasi terbabit. Turut dirampas 5 telefon bimbit. Kesemua rampasan bernilai keseluruhan 1.8 juta ringgit. Kedua-dua suspek ditahan tiada rekod jenayah lampau manakala ujian air kencing dapati negatif. Kedua-dua suspek akan ditahan reman dan disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Pastikan sahih berat seketika, terus setia bersama kami. Selepas ini kami akan bawakan segmen notifikasi. Sertai kuis Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. 2 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher bernilai RM300 tajaan Olive House setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa untuk segmen yang terakhir, kita aktifkan segmen notifikasi. Baik, di segmen notifikasi seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda apakah hebahan yang perlu diwar-warkan untuk anda ikuti dan sertai. Ayo kita mulakan, tidak lama, sebentar saja lagi kita akan sama-sama saksikan pelancaran Malaysia Digital dan sambutan Jubli Perak MDEC pada hari ini 4 petang. Kuala Lumpur Convention Centre sudah semestinya siaran langsungnya kami bawakan di saluran berita RTM My Freeview 123, siaran serentak juga di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Juga laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my dan kami bawakan juga siaran langsung di Facebook page live berita RTM. Dan seterusnya, terus kekal setia menjadi penonton setia Salam Baitullah. Ya, keindahan ihram bersama pengacara anda sudah semestinya Ustaz Don Daniel dan Ustaz Fakrul Radi. Dan tetamu yang diraikan Ustaz Zul Ramli, juga persembahan kasidah daripada kumpulan intim. Pada malam ini 9 malam hingga 10 malam. Seperti biasa suka untuk kami ingatkan kepada anda untuk menyertai kuis Salam Baitullah, di mana untuk kuis di kaca televisyen di TV salurannya adalah di link Facebook rasmi Salam Baitullah. Manakala untuk media sosial pula seperti di Instagram dan juga TikTok. Di situ anda dapat sertai kuis untuk media sosial. Dan seterusnya kita bawakan pula
kempen Derma Darah 2022 5 Julai 2022 iaitu pada hari Selasa di lobi Menara MPS bermula seawal 8 pagi hingga 2.30 petang. Jom sama-sama menjayakan kempen ini dan patuhi SOP fasa peralihan endemik. Dan sudah semestinya kita belum berada di fasa endemik, kita berada di fasa peralihan endemik. Sudah semestinya ada SOP yang perlu kita patuhi. Dan ini pula kempen Derma Darah lagi di HCTM Siri 6 2022 di manakah ia lobi utama Hospital Chancellor Tuanku Muhriz pada 4 dan 5 Julai 2022 Isnin dan Selasa 10 pagi hingga 4 petang. Ayuh sama-sama, aktiviti yang dilaksanakan adalah kempen derma darah, cenderamata penderma darah terawal dan juga reruai ataupun lebih ramai yang menggunakan perkataan booth iaitu semakan kesihatan kewangan oleh Bank Muamalat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Seperti biasa, untuk dapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih, ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. InsyaAllah, kita akan berjumpa pada hari esok 3.30 petang.